Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam FB Live bersama saya Mimi Saleh. FB Live yang diberi nama Walk the Walk with Mimi. So malam ni saya nak berkongsi mengenai vision board. Betul ke untuk kita visualize mengenai azam, kita perlu vision board? Siapa yang ada pengalaman menghasilkan vision board, bolehlah kongsi dengan saya hari ini. Okey, saya akan tengok apa maksud vision board. Sekejap saya tengok dekat komputer. Sekejap Okey, kita lihat apa definisi vision board. Sesiapa yang pernah ada experience buat vision board boleh kongsi Okey, dia kata kat sini vision board. Dululah kita tengok apa definisi dia. Okey, kat sini kita tengok what is a vision board and how does it work. Okey, kat sini dia kata a vision board is a tool used to help clarify, concentrate and maintain focus on what truly matters to you. Dia kata kat sini, literally, a vision board is any sort of board on which you display images. Ni penting, keyword dia, images that represent whatever you want to be, to do or to have in your life. Identify your vision and give it clarify. Okay, jadi hari ni kita sebab nak masuk tahun baru kan, jadi ada yang orang tengah ada yang beberapa orang mungkin tengah fikir nak clarify, nak fokus apa kita nak buat untuk tahun baru 2021 kan. Jadi kalau ikut definisi ni, dia kata vision board ialah tools alat untuk membantu kita untuk clarify, untuk lebih jelas, lebih fokus, untuk lebih fokus apa yang kita nak capai, apa kita nak buat. Lepas tu dengan menggunakan image. Dia kata boleh gunakan, bila kita kata vision board, boleh gunakan apa sahaja bentuk board. Papan ni lah, sama ada papan putih ke, nak tampal ke, nak buat apa, apa lagi kita boleh buat. Selalunya orang tampal vision board tu sebab dia meletakkan image. Okey, saya pernah sekali tau, saya actually walaupun saya orang yang visual, tapi bagi saya ni personal opinion bila saya pernah buat sekali, sebab saya ada ikuti satu kursus. Jadi dia punya penceramah minta semua peserta buat vision board. Saya pun buatlah vision board. Jadi kita letaklah, sebab dia kata letakkan apa yang kita nak capai dalam beberapa aspek kehidupan, dari segi relationship, dari segi kewangan, spiritual, apa lagi family, education ke, semua dalam beberapa aspek kehidupan. Jadi saya pun malam tu saya pun mencari, sebab masa tu dia kata boleh letak apa sahaja, termasuk boleh letak di dalam komputer. Maknanya kita buka je mungkin words ke apa kan, so kita letak je gambar-gambar. Okay, so masa tu saya fikir okey lah, saya kata masuk tahun baru saya nak bercinta. Saya actually tiap-tiap tahun je saya cakap ayat tu kan, sebenarnya bukan tahun ni je saya sebut actually tahun-tahun lepas pun saya cakap. Okay, so dia kata letakkan apa konon ni, dia kata okey letak gambar rumah. So saya pun pergilah cari dalam Google Image, saya cari rumah yang saya nak. Lepas tu saya tampal, saya ni lah paste Lepas tu saya letak juga gambar bibi. So kita cari yang paling comel lah kan. Okey, letak. Lepas tu kekayaan, okey saya letak. Lepas tu bila datang gambar suami, saya macam gambar suami yang macam mana saya nak kan. So cari. Tahu tak saya letak gambar siapa? Actually saya minat pelakon ni, so saya letaklah gambar. Saya suka Robert Redford. Jangan marah I jiwa old school. Jadi saya pilih gambar Robert Redford tau. Kenal tak Robert Redford ni? Saya sebut ni, dia ala-ala kalau Brad Pitt dah tua, macam tu lah Robert Redford. Dia terkenal masa ni lah. So saya suka lakonan Robert Redford dalam Bring Down the Castle
Saya lupa cerita tentera. Okay, saya suka Robert Redford. So saya letak gambar Robert Redford. So apa yang berlaku, saya tunjukkan, saya print out, saya punya vision. Itu bukan vision board lah, dia jadi macam vision, senarai vision je lah kan. So saya print out, saya tunjuk pada penceramah ni. Sekali penceramah ni tengok, dia kata okey. Lepas tu dia kata, kenapa you pilih Robert Redford? So saya cakap lah, sebab saya minat Robert Redford. Lepas tu dia kata, kenapa you tak pilih Pierce Brosnan? Saya kata, kenapa? Pierce Brosnan yang berlakon cerita James Bond, yang rambut hitam ikal tebal tu lah. So dia tanya, dia cakap lah, kenapa you tak pilih Pierce Brosnan? Pierce Brosnan setia dengan isteri dia. Okay, so saya nak ceritakan saya punya pendapat peribadi berdasarkan tak kenal. Berdasar, nanti saya tunjuk gambar Robert Redford. Berdasarkan pengalaman peribadi, selepas saya buat vision tadilah, vision board tu, dan selepas penceramah tu say something, sebab saya kata saya minat Robert Redford dan itulah bayangan so-called pasangan lah, dan dia minta tukar Pierce Brosnan. Okay, ceritanya masa tu lah saya terdetik macam ni tau. So actually what's the point buat vision board kalau katakanlah orang dictate apa yang kita nak. Kemudian plus satu lagi, bila kita visualize, sebab saya tahu vision board ramai orang buat so lagi satu, bila kita buat vision board kan, kita tak letak tarikh tau. One thing, so bagi saya lah, apa sahaja saya nak capai, saya suka letak tarikh. So ada satu lagi definasi So ini bila saya belajar management dulu lah, zaman-zaman sekolah dulu kan, dia ada beza antara vision, mission tau. So apa beza dia? So macam contohlah vision 2020, wawasan 2020. So vision ni kita macam, kita membayangkan basically perkataan begins with the end in mind. Dalam Stephen Covey kan, buku Stephen Covey, begins with the end in mind, itu ialah vision. Dia lambat lagi kan, macam contohnya kalau pelari marathon 42 km kan, jadi vision tu dia dah nampak garis penamat. Okay, macam tu lah vision, dia lambat lagi, begins with the end in mind, itu ialah vision So mission ialah memang benda yang kita nak capai, kita senaraikan. Daripada mission yang kita nak capai, matlamat, itu yang selalu orang kata azam semua. Dan seterusnya ialah strategi. So saya suka strategi yang saya suka apa yang saya belajar bahasa buat management lah. So vision kita perlukan so that kita see the big picture dan kita nampak begins with the end in mind. Mission ialah kita senaraikan daripada vision yang besar tadi tu. Kita kita kecilkan kita punya vision yang besar tu, kita kecilkan apa yang kita nak capai just untuk tahun 2021 katakan. Lepas tu macam mana kita nak strategi. Saya suka macam tu lah. So berbalik tadi pada vision board, saya secara peribadi tak suka vision board. Secara peribadi lah, saya tak apa suka. Sebab saya punya mission dia cepat sangat berubah sebab saya eksperimen cepat. Saya test banyak benda cepat. Tapi vision saya juga terlalu besar. Maknanya saya tak capai untuk tahun ni. Saya capai macam 5 tahun punya vision Jadi bagi saya kalau vision board tu dia terlalu, satu lagi terlalu nampak saya ternampak terlalu romanticize kan the idea macam rumah kena rumah batu, ada balcony yang kalau ada Rapunzel rambut panjang tu yang boleh turunkan rambut, tu balcony rumah tu lah kan. So dia punya the idea of rumah besar. So macam masa saya buat tu, saya kata saya tak nak rumah yang ada balcony yang boleh letak rambut kat luar tu. Saya bukan itu rumah yang saya nak kan. So kalau saya kata saya nak rumah papan je, adakah itu macam saya punya vision board tu terlalu low scale, terlalu boleh ke skala rendah sangat dia punya impian tu. Jadi pada saya vision board tu kalau untuk macam macam saya betul-betul nak eksperimen untuk capai, bagi saya tak sesuai buat vision board. Tetapi untuk kanak-kanak sebab
saya nak masuk satu lagi topik, iaitu saya suka the idea of vision board kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dia punya saya suka because dengan kanak-kanak ni dia boleh buka satu pintu lagi apa yang dia nak capai dalam hidup. Saya suka pada kanak-kanak kalau dia orang buat vision board. Jadi itu yang saya dapat idea untuk buat vision book. Hari tu alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang crowdfunding project vision book. Jadi sebenarnya saya ambil masa untuk memikirkan. Memang ini dah terlewat sangat lah sebenarnya untuk saya buat video tu. Tapi saya akan hasilkan video tu, cara menghasilkan vision book untuk kanak-kanak terutamanya lah. Untuk orang dewasa pun boleh juga sebenarnya. Senang. Dia dalam bentuk what they call it, accordion book. Accordion book, kat situ kita akan letak visi, apa yang kita nak capai, misi dan juga strategi. So bila kita ajar kanak-kanak, tak perlu kita rendahkan dengan kanak-kanak. So saya suka kalau kita ajar kanak-kanak pun kita ajar betul konsep yang betul. Jadi itu saya akan buat. Jadi kalau ada soalan ataupun pengalaman siapa yang pernah buat vision board, boleh. Dan saya nak tahu juga siapa yang memang selalu buat vision board setiap tahun. Saya nak tahu daripada image yang mereka letak pada vision board tu, berapa banyak daripada image tu boleh tercapai dalam masa setahun tu. Saya nak tahu. Setakat ni dari segi visual vision board saya tak capai. Tapi mak saya, dia pernah tulis pada diary. Dia actually letaklah diary pada buku nota je apa dia nak capai. So basically vision lah juga, tapi dalam bentuk teks. Dia kata dia nak sekretari. Lepas tu dia nak ada driver, dia nak ada bangunan pejabat sendiri. Dan dia dapat capai tapi selepas 20 tahun. So saya rasa ini yang menarik mengenai begins with the end in mind. So kita nampak kita nampak memang bila kita tutup mata, kita nampak bangunan yang kita nak. Lepas tu secara tak langsung sebenarnya benda ni melibatkan subconscious mind. Saya tak tahulah benda ni lah, tapi saya yakin bila kita motivate diri kita dan kita terasa semangat itu, tubuh badan kita, bukan sekadar minda, bila minda dah percaya, tubuh badan kita pun berusaha untuk capainya. So saya rasa itu antara betul tak? Saya tengok apa lagi definisi vision board yang diorang tulis kat sini. Okey, ada satu ni ni saya google kat ni, vision board. Lepas tu ada satu ni dia keluar, do vision board actually work? Sekejap, menarik ni. Sekejap, dia kata apa ni? Okey, menarik. Dia punya kat sini dia cakap macam ni. Dia kata vision board do work because it take the thoughts and dream in your head and turn them into something real and tangible. Faham Maksud dia kata vision board ni boleh berjaya mencapai impian semua tu sebab dia ambil impian dengan apa dalam kepala kita dan menjadikan benda ni real dan tangible. Maksudnya bila kita letak image tu tetapi and it is a big but. Siap dia mention ke sini, but siap dia buat capital letter but they only work for you if you are prepared to work with them. If you believe in the law of attraction, a vision board will help you to manifest. Okay, so dia cakap macam ni, maksudnya vision board tu bukan semata-mata board sajalah yang kita letak dekat atas meja di awal tahun baru, tak. Maksudnya kat sini lah dia kata kalau kita prepare to work on it, apa yang kita vision yang kita nampak. Katalah kita nak rumah besar, so kita kena work on it untuk capai rumah besar tu. Kalau balcony yang rambut boleh letak mengurai ke bawah tu, rasanya berapa nilai tu? 1 juta. Saya ada seorang kawan dia beli satu rumah dan dia renovate. Dia beli je 1.1 juta ringgit Malaysia lah. Saya tak tahu renovation dia, saya rasa dekat more than 300,000 lah. So itu dekat 3.5 million jugalah So untuk ada balcony yang boleh rambut mengurai gitu kan. So kalau nak capai rumah macam tu kena kerja kuat lah. So kalau nak suami macam Robert Redford macam mana?
Tak. Okay. So, wah, kat sini ada juga 5 reason. Menarik ni. Sekejap. Saya cari je apa-apa yang dalam Google ni. So, kat sini dikatakan. Sekejap. Okay, dalam channel ni kan, siap dia cakap, kalau you rasa vision board ni tipu, no, dia kata, then the joke is on you, my friend. Kelakar lah kadang rencana orang putih ni kan. Siap dia kata, stop rolling your eye and hear me out. Amboi. So dia kata, they really work, and the reason why is very simple. A vision board is a sacred place. Amboi, sacred place that display what you want in life. When you hang it in a space where you see it daily, your vision board brings you goal and aspiration to life. Okay, ni saya setuju. Maksud dia kat sini, dia kata kalau kita letakkan vision board tu kat tempat yang kita selalu nampak, kat tempat yang kita selalu nampak, ia akan menjadi that vision, yang kereta besar ke apa ni, that vision can brings your goal and aspiration to life. Maksudnya bila kita nampak macam begins the end in mind lah. Maksudnya kita terus nampak setiap hari kita nampak benda tu. Itu yang saya kata, dia akan mempengaruhi, inspired tubuh badan kita untuk berusaha untuk capai. Okay, saya nak kongsi. Ni menarik juga, Nurul. Hai Nurul. Okay, Nurul cakap macam ni. Saya baca kat sini lah. Sekejap saya buka. Kalau macam DJ radio kan, dia tangan dia macam ni ya. Saya sini buka laptop, sini pandang kamera. Sekejap saya buka dekat komputer. So saya boleh baca ayat dengan ni lah. Sekejap So kalau ada pendapat masing-masing juga mengenai vision board, boleh. Saya pernah sekali je lah, pengalaman peribadi. Saya pernah sekali je buat vision board. Dan lepas tu saya lebih kepada saya fikir dalam kepala je lah. Saya visualize dalam kepala. So dalam kepala tak ada Robert Redford lah. Okay, sekejap So saya tunjuk. Cuk. Mana yang hari ni punya? Oh ni, okay. So sekejap saya tutup suara. Okay, sekejap. So okay. So Nurul okay, Nurul ada say kat sini. So Nurul kata saya bersetuju berkenaan monetizing vision board tu. Tapi jika kita ambil secara literal, macam nampak sesuatu yang ingin dicapai. Jika kita lihat vision board sebagai big picture untuk latih minda kita thinking big. Betul? So bila kita visualize kan, itu yang saya kata nama vision. So bila kita punya mantan Perdana Menteri letak Vision 2020, benda tu dia buat tahun bila? Tahun 80-an kan. So bayangkan dia punya vision tu dia nampak jauh ke depan. Tapi dia terlupa bahawa akan wujud pandemik. Tapi itu cerita lain Tapi maknanya vision tu dia dah begins with an end in mind. Dia nak capai apa menjelang tahun 2020 Jadi macam kes kita juga, kita nak capai apa. Cuma itulah, bila vision board ni bagi saya sebab sejauh mana big picture kita. So macam jenis saya suka capai macam contoh kalau kita main ting-ting kan, kalau kita lompat yang dekat kan, kita tak lompat terus yang jauh nun kan. So saya suka bila saya nak capai sesuatu my vision sangat low risk sebenarnya. Apa yang dekat dengan saya, yang saya kalau lompat memang lompat saya rasa dalam tak sampai 1 meter lah, macam lompat dekat. Tapi lepas tu saya lompat lagi Jadi saya punya big picture untuk pandangan mata orang lain mungkin not that big lah, tapi bagi saya is a big picture. Jadi mungkin itu juga sesuatu benda yang harus kita fikirkan bila kita cakap vision board. How big yang kita nampak kan. So itu menarik untuk kita fikirkan lepas tu macam saya dulu dekat ITM Perlis. Hello, Assalamualaikum sesiapa daripada ITM Perlis yang sedang menonton. Saya dulu ITM Perlis selama 3 tahun. Jadi masa tu cakap terang siapa yang mengikuti saya punya FB live mengenai buku Naif.
Masa tu saya ada cerita sikit mengenai kehidupan saya dekat ITM Perlis. Masa saya di ITM Perlis, saya tak pernah nampak lebih daripada diploma. Saya tak ternampak tau sebenarnya. Cuma itulah yang saya cerita, Jesni, kawan saya Jesni, yang beri saya idea untuk sama belajar ke luar negara. Dia lah yang cari aerogram semua. Tetapi ni ada pengakuan yang saya tak cerita di FB Live masa kat buku Naif tu. Dalam buku saya tulis tau. Saya sebenarnya saya masa saya sekolah menengah, saya start jadi popular. Popular maksud saya macam ni, cikgu kenal nama saya, macam itulah. Yang paling penting cikgu kenal nama. Masa saya tingkatan 3, dan saya mula kawan baik dengan cikgu masa mula tingkatan 3. Jadi by the time saya tingkatan 5, orang dah kenal saya. Okay, the feeling orang kenal kita because of kita tanggungjawab. Maknanya bukanlah terkenal macam kita jadi influencer ke tak. Masa zaman tu sebab tak ada FB, tak ada media sosial, tapi the feeling popular tu memang best. Walaupun dia datang dengan tanggungjawab lah. Jadi ni saya cerita dalam buku Naif je. What happened bila saya masuk dalam ITM Arau. Okay, ni confession. Saya first semester tu, saya dah terdetik, macam mana aku nak famous. Macam mana aku nak popular. Sebab dah rasa tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. So bila saya masuk ITM Arau, saya fikir macam mana ITM Arau, saya freshy je masa tu kan, dengan masa tu muka saya berjerawat ni, hitam. Dalam Perlis kan, Perlis dia punya musim sangat pelik lah. Dia ada autumn. Siapa yang dekat ITM Perlis tahulah, musim panas dia memang panas So apa yang berlaku, saya dah fikir dalam kepala kan, saya masuk first semester, apa yang berlaku, saya semester keempat saya start masuk jadi ad hoc. Daripada situ rezeki saya jadi beberapa lah. So apa yang saya cerita dalam buku Naif dan juga masa FB Live tu, saya jadi JPP, Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar. Saya jadi Timbalan Pengarah Minggu Silaturahim. Saya jadi Timbalan Pengarah Operasi Khidmat Masyarakat. Jadi in a way, benda ni saya tak cerita ke orang tau. Dan saya tak ada vision board pun untuk itu. So orang memang tak tahu pun yang saya nak jadi popular. Tapi dia macam dalam kepala saya kata, tak logik lah, budak baru kan, muka tak cantik kan, macam mustahil lah kan. Tapi see, begins with the end in mind. So saya dekat ITM 3 tahun, maknanya 6 semester. So 3 semester yang terakhir tu lah saya start dikenali. Okay. So bila saya dekat US, bayangkan saya dah rasa dia the best, rasa macam popular tu sebab disertai dengan tanggungjawab jugalah. Orang percaya untuk beri saya tanggungjawab kan. Jadi bila saya ke US, ini saya cerita dalam buku Naif memang masuk je melangkah ke universiti kan, saya terfikir macam mana aku nak popular tapi dia macam memang benda yang sama juga dalam kepala. Macam tak logik. Kita dah lah tak pandai cakap orang putih kan, pelat, Melayu kan, banyak pelat kan. Lepas tu pakai tudung kan, saya salah satu pakai tudung. So macam mana nak famous? Saya tak nak lah disebabkan oleh social punya aktiviti malam saya menjadi famous. Saya tak nak macam tu kan. Sebab saya suka bila saya jadi so-called popular tu berserta dengan tanggungjawab. So alhamdulillah, masa saya dekat sana 30 bulan. Saya semester 30 bulan, maknanya dalam, sebab dia ada summer, winter semua tu. Saya ingat tahun 90 berapa masa tu, saya especially bila saya jadi resident assistant, saya nak beritahu dalam buku Naif saya cerita sebenarnya dia punya popular tu dekat US ni kat kampus je lah. Kalau saya jalan daripada saya punya bilik nak ke kampus tu dah 15 minit tau. Sepanjang perjalanan orang akan tegur saya. Macam tu Hi Mimi. Mula-mula first time tu macam saya kata okay, orang kenal. So mungkin itu classmate. Tapi lepas tu later ialah kawan-kawan resident assistant sebab ramai dalam lebih 100 orang. Lepas tu saya punya anak-anak yang saya jaga, resident saya ada 39 orang. Lepas tu itulah. So memang alhamdulillah
So saya nak ceritakan mengenai vision. Vision ialah sangat powerful. Vision is kat sini, sangat powerful. Sebab it works for me. Alhamdulillah, kan. So Alhamdulillah itu memang saya rasa macam amazing sebab saya berjaya buktikan masa saya kat ATM dekat US. Lepas tu masa saya balik malu nak cerita kan, masa saya balik Malaysia pun saya ada terfikir terdetik part tu lah. Dan Alhamdulillah, sebab bagi saya definisi popular bukan macam sekarang bukan macam you become media social influencer. Itu popular lain, they are influencer. Saya punya definisi popular ialah it comes with responsibility. You terlibat dengan orang-orang yang macam agensi ke ataupun yang terlibat kan. So masa saya first balik Malaysia tu, rezeki saya lah dengan majalah Persona. Part tu memang tu pengalaman. Lepas tu saya terlibat dengan majalah usahawan. Jadi kalau saya naik tangga dulu kementerian MECD, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, orang kenal. Kira macam orang kenal lah. Pegawai-pegawai kat situ kenal. Tapi itu cerita lama lah. So okey, balik pada so boleh. Cuma itulah, bila dari segi nak buat buku kanak-kanak kan, kadang-kadang konotasi macam ni, konotasi popular, bila kita tengok filem drama, especially kalau novel chick lit orang panggil. Kalau popular ni dia ada certain konotasi tau. Konotasi maksudnya dia punya image popular tu selalunya mean girl. Popular satu lagi ialah dia nerdy, dia belajar je, So konotasi popular dalam filem dan drama, dalam even buku pun, setakat ni saya rasa macam sangat klise, sangat dramatize So saya punya popular, it comes with responsibility. So boleh dipertimbangkan buat buku kanak-kanak. Mimi mahu mau popular. I take note, Begum. So siapa lagi yang ada pengalaman buat vision board, boleh kongsi saya boleh bacakan. Jadi berbalik pada tadi vision board kat sini apa tadi dia cakap lagi Mari kita lihat. So tadi orang ni siapa penulis dia? Sekejap kita tengok. Wah, dia punya kolom ni, A Conscious Rethinking, 5 Reasons to Make a Vision Board in 2021. How to ideas. Okay. So dia kata kat sini, sekejap okay. Dia kasih 5 reason. Menarik ni juga saya kongsi lah. Saya tak baca lagi tau ni. So sama-sama kita kongsi dan sama-sama terpanjat lah kalau apa yang dia cakap ni memeranjatkan. Okay. Tapi saya harap tak ada apa-apa yang kena ni. Okay. Dia kata how will maknanya one vision board help you achieve the future and success you want. Okay. Dia bagi tips lah. 1, vision board makes you think about what it is you really want. Ni saya setuju. Betul? Saya setuju. Sebab bila dengan ada vision board, kita duduk dan fikir. Dia duduk dan fikir. Dia kata, yalah, duduk dan fikir and really ni huruf besar tau dia tulis ni. Really think about what it is you want from life. Okay, itu satu. And then kedua, dia kata, vision board help you get unstuck. Bagus juga ni. Sebab dia kata, our life, ni saya setuju, our life are so congested and overflowing. Hidup kita ni, dia macam, itu orang kata rat race. Dia, pernah tengok tak? Macam kalau tikus dalam yang circle tu, rat race, dia pusing macam tu je. Kadang-kadang hidup kita pun macam tu, in the rat race, pusing je. Tu dia kata, our life are so congested and overflowing. We wake up, we work and we have our chore, rutin seharian. Dia kata we have limited flexibility in our daily environment and can become almost robotic over time. Betul? Saya setuju. Sebab rutin dia macam non-stop. Itulah kita buat setiap hari kan. Kadang-kadang kita tak ada pilihan lepas tu penat, overwork kan. So dia kata a vision board is an effective way to unstuck yourself. So cara dia apa?
So basically maksud dia unstuck just macam ni lah. Kita fikir keluar daripada rutin. So kalau rutin kita bangun pagi pergi kerja and then buat kerja seharian kan, itu dia rutin kita. So dengan adanya vision board, kita berfikir cara lain lah apa yang kita nak capai. Okay. Nombor 3 dia kata vision board provide you with a daily visual reminder of your dream and goals. Okay lah. So basically kenapa dia letak pada board? Supaya dia boleh letak somewhere yang accessible dan nampak. Maksudnya kita boleh letak atas meja, kita boleh gantung kat dinding. So maknanya setiap hari kita nampak benda tu, the vision board. That's the idea lah. Sebab dia kata visualization is one of the most popular and effective mind workout that you can do. Wah, senaman minda ialah melalui visualization. Bagus, saya setuju ni. Betul-betul. So dia kata when you see something that inspire you on a daily basis, you stay on track. Ni saya setuju. Sebab macam saya kata lah, bila kita vision, kita nampak setiap hari, kita macam basically body, mind and soul bergerak ke arah itu. Okay, aku nak kereta tu. Saya pernah dengar tau, arwahnya Datuk Maznah Hamid, arwahnya pun ada vision board. Dia ada nak certain bangunan ke apa, memang dia letak besar gambar tu depan katil yang saya dengar lah. So memang itu setiap hari dia dengar dia pandang. Okay, lepas tu yang nombor 4 dia kata, dia kata vision board will get you all fire up emotionally. Maksudnya betul, saya agree juga. Sebab bila kita vision di kepala kan, dan bila kita nampak tu setiap hari, dia fire up. Dia macam itu orang panggil passionate dalam bahasa Melayu. Kalau kita tengok PRPM, pusat rujukan untuk dia bahasa, passion juga maksudnya nyala rasa. So macam dia burning, dia macam membara semangat tu passion. So dia kata if you get fire up and passionate about something, it will spur you into action. Betul? Saya setuju. So betul lah ni. So dia kata vision board tu kalau kita tengok tiap-tiap hari, dia akan fire up something inside you. It makes you burn. So nyala rasa tu. So dia akan buat kita bertindak lah. Okay. So yang kelima tu, vision board are fun. Sebab apa? Okay. Dia kata macam ni, a vision board is a fun, risk-free and stress-free way to upload your deepest, rawest of inspiration without scrutinizing them. Dia kata you don't have to organize, analyze or beautify your board. Just have fun and put it together. Basically yang saya faham maksud kat sini ialah bila kita kata brainstorming kan. So bila ada vision board, kita tak perlu sangat macam cantik-cantik buat macam bullet journal. Siapa yang nak dah ready dia punya bullet journal menuju ke tahun 2021 kan bullet journal ni kan macam cantik dengan tulisan very scripted kan. Tapi dengan vision board ni kita tak perlu menjadi perfect, itulah maksud dia. Kita boleh je gunting-gunting tampal. Dia kata you don't have to analyze or beautify your board. Just have fun. Dia kata. Itulah. Lepas tu dia ada mention dekat sini. Dia kata, soalan besar dia. Do vision board works? So dia kata, as mentioned above, vision board do work because they take the thought and dreams. Okay, yang tadi kan. But, and it's a big but, they only work for you if you're prepared to work with them. Maknanya ada action. Dia tak boleh just sekadar papan tu je. So kalau kita tak act on it, it's just a papan lah. So okay, apa lagi dia cakap? Betul lah dia tu. Kalau macam kita buat benda tu kan cantik-cantik kata kan, lepas tu simpan dalam peti, dalam mana-mana lah kan, dalam almari ke. So itu tak akan membawa kita ke mana-mana. The power of vision board comes in its ability to motivate you to do the work that is required to make the things. Betul? Part ni saya percaya. So ability to motivate, itu je sebenarnya. So okay. Sebenarnya dia banyak all this technique lah, law of attraction. Saya tonton tu yang video The Secret tu kan. Saya tonton lah Rhonda, apa nama dia? Saya tonton. That was in 2006 kan, buku tu keluar. So saya tonton video tu,
dia ada benda yang saya percaya, ada benda yang saya tak percaya. Biasalah is an opinion. Lepas tu even kajian pun kita boleh dispute kan. Tapi saya setuju dengan apa mereka cakap lah. The law of attraction, what you think, itu yang what we get lah kan. Tapi at the same time juga kita kena percaya. Kadang-kadang it happen, apa yang kita fikir tak dapat. Contohnya tahun ni lah we think, saya lah planning macam-macam untuk tahun 2020 kan, tapi tak dapat. I have put all my mind, my body and soul to attract the good thing to me in 2020. I start in 2019 lah. Saya plan everything the best part untuk 2020 kan. Tapi early on memang tak berjaya. Tetapi itu yang saya pernah cerita dalam FB Live yang keberapa ke, it's about flexibility. So bila kita ada impian sekalipun, a vision, even a mission, even a strategy, kita kena flexible when kita sampai satu hurdle, sampai satu sekatan ke ataupun persimpangan. Kita kena fleksibel dalam mencapai apa yang kita nak capai. So part ni saya rasa bila kita sebut law of attraction, everything, kita still perlu tahu dalam diri kita bahawa kita perlu fleksibel in term of looking at kita punya result. Nak capai result and also how the process nak capai result tu. Tu law of attraction. Sekarang ni saya percaya pada law of averaging. Wah, law of averaging. Saya suka. It's about law of averaging, it's about hard work. Makin banyak kita buat lakukan benda yang sama tu, kita akan melihat kebarangkalian. Macam itulah, nanti bacalah law of averaging. Saya suka buat tu. Okey. Apa lagi? Sikit lagi. Pukul 11 jadi 2 malam ni kira macam saya mula pukul 10 malam sebab ada beberapa mesyuarat yang tak boleh dielakkan. Jadi saya actually tahun ni memang saya rasa bila March berlaku, kita perlu ubah kita punya vision. Tapi macam saya kan, vision saya still saya nak memberi yang terbaik kepada kanak-kanak untuk diorang punya imajinasi dan memberi inspirasi. Semoga mereka menghasilkan inovasi. Itu saya punya macam itu diorang panggil ni kalau dalam bisnes dia panggil nilai korporat. Dia ada dia ada mission, vision, mission, lepas tu dia ada strategi, lepas tu dia ada nilai korporat lah. So for me, nak buat apa saja, even bila kita nak buat vision, kita kena attach it together dengan value. Sebab value lah juga yang menyebabkan kita, bila kita tukar kita punya vision disebabkan sesuatu macam pandemik kan, bila ada nilai, kita masih dalam laluan yang sama, tapi kita hanya tukar mission kita je untuk sesuaikan dengan apa yang berlaku. So macam saya punya harapan, itu nilai ialah saya nak melihat kanak-kanak ni lebih imaginatif, lebih kreatif, lebih inovatif. So walaupun saya tak dapat buat bengkel yang generator, saya fikir cara lain. Cuma untuk tahun ini, saya dah test dengan kanak-kanak lah. Apa yang saya boleh buat hari tu, saya berjaya buat sekali je lah, untuk Pulau Pinang. Sekali ke 2 kali. Yang saya paling ingat yang Pulau Pinang tu lah, tu kelakar lah. Saya buat online dengan kanak-kanak umur 8 tahun ke 10 tahun. Saya tak sangka macam tu budak-budak online. Pandai-pandai dia sembang. Siap dia kata, ni saya tengah mengajar. Siap dia tanya kawan dia, kau potong rambut Tu memang kelakar lah. So menarik mengajar kanak-kanak, terutama sekali online. Tadi pun sebenarnya saya baru habis mesyuarat dengan adik-beradik artis di sekolah di bawah anjuran Cedana lah. Jadi kami sekarang tengah fikir untuk tahun depan. Itu ceritanya lah. Jadi antaranya kami fikir macam mana, apa yang kita boleh buat untuk sekolah-sekolah B40 yang sepatutnya dah bermula awal tahun kan, tahun depan. Tapi kemungkinan pandemik ni kita macam susah nak predict, susah. Jadi sama juga bila kita nak buat vision board ni kan, itulah sebesar mana kita nak buat kita punya big picture tu. Jadi saya rasa pandemik ni mengajar kita untuk realistik. Bila kita nak buat impian, realistik lah. Dia macam
kita tahu kita punya kekangan apa. Memang sangat, bagi saya suka 2020 ni sebab macam vision 2020 lah. Dia melihat diri saya lah sebenarnya, saya punya strength, saya punya weaknesses, opportunity yang saya boleh dapat. So menarik lah kita punya 2020 ni, saya rasa menarik. Cuma itulah, kena belajar untuk lebih fleksibel. So kalau lagi 5 minit lagi, kalau tak ada soalan, saya memang akan tamatkan kita punya FB Live. Jadi insyaAllah saya malam ni kita buat mengenai vision board, sebab saya nak warm up kepada video yang saya akan hasilkan mengenai vision book untuk kanak-kanak. So saya dah beli semua kelengkapan. Saya sebenarnya tengah praktis untuk saya punya komputer dan stand untuk saya ambil video tu lah. Video menghasilkan buku vision book tu. So dia akan dalam bentuk format accordion. Dekat situ nanti kita akan letak visi, misi dan strategi. Kita nak, bila kita, macam saya nak bila mengajar kanak-kanak, mereka faham bahawa bila kita letak vision, dia bukan sekadar tampal gambar je. Tak. Dia kena perlu juga beritahu macam mana dia nak capai misi dan visi tu. Bagi kita konkret, kita ajar kanak-kanak. Kita tak payah nak rendahkan keupayaan mereka untuk berfikir ataupun bertindak lah. Okay. Jadi dah pukul 11 sekarang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang menonton daripada tadi, daripada pukul 10. Tadi pukul saya start 10 suku. Lambat sikit hari ni. So daripada pukul 10 suku tadi sehingga sekarang pukul 11. Terima kasih banyak kerana menonton. Jika ada sebarang komen ataupun cadangan topik untuk saya sembangkan untuk esok ataupun hari-hari yang kemudiannya, boleh letak di bahagian komen ataupun boleh PM saya. Jadi seronok untuk sembang dan berkongsi macam ni, boleh sama-sama kongsi pendapat secara FB Live. Dan insyaAllah saya akan turun dulu dan muat narik ke YouTube untuk lebih mudah diakses untuk masa akan datang. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Selepas ini saya akan letak di profile untuk di watch party. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum.